A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lil huda wa dilalah ila khair ittiwa wajhillah mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada kulli harfin kutiba kitab adal abidin wa dahra dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Ad-Durus An-Nahwiyah Litullabi Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah. Sebelum ini kita telah masuk berkenaan dengan bab i'rab wal bina. Seperti yang kita maklum, i'rab itu perubahan, bina itu lazim ataupun tetap satu keadaan. Jadi kalimah-kalimah yang mu'rabah ialah kalimah yang berubah dalam pelbagai bentuk jumlah. Adapun kalimah yang mabni, kalimah yang tidak berubah. Walaupun berada pada pelbagai bentuk jumlah, ia tetap dalam keadaan sama baris akhirnya. Dan kita telah sebut pada minggu lepas berkenaan dengan mabni. Apakah kalimah yang mabniyah? Yang apabila kita masukkan dalam satu jumlah sempurna, kalimah itu tidak berubah baris akhirnya. Seperti kita sebut huruf, kaedahnya huruf kesemuanya mabni. Huruf kesemuanya mabni. Kemudian fi'il, al-aslu fil af'al an takuna ataupun al-aslu fil af'al mabniyah. Asal pada fi'il itu ialah mabni. Al-aslu fil af'al al-mabniyah. Asal pada fi'il itu mabni, dibinakan akannya fi'il tersebut. Jadi asal ataupun kebanyakan fi'il itu mabni. Jadi apakah fi'il yang mabni? Fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il amar. Satu sahaja fi'il yang tidak mabni iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan ada keadaan juga fi'il mudhari' itu mabni apabila bersambung dengan nun taukid. Contohnya tadribanna. Jadi dia mabni al-fathi atau bersambung dengan nun niswah. Hunna yadribna amran. Jadi yadribna mabni ala sukun. Jadi bila fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun taukid ataupun bersambung dengan nun niswah, ketika itu mabni. Adapun keadaan lain, fi'il mudhari' itu mu'rab, dia akan berubah barisnya. Itu fi'il. Jadi fi'il ini asal pada fi'il ini al-aslu fil af'al mabniyah. Asal pada fi'il itu dibinakan akan. Fi'il mudhari' sahaja yang tidak mabni iaitu mu'rab. Kecuali jika dimasuki nun taukid ataupun nun niswah. Kemudian isim. Jadi isim pula al-aslu fil asma mu'rabah. Asal pada isim itu mu'rabah, di'irabkan akannya. Maksudnya apa? Dia akan berubah-ubah. Dalam jumlah lain dia keadaan itu. Dalam jumlah lain keadaan lain pula. Jadi bergantung pada kedudukan dia pada jumlah. Jadi dia berubah-ubah. Itu sifat isim. Jadi asal pada asma' itu, pada isim-isim, kata nama mu'rabah. Cuma ada sebahagian kecil isim itu mabni. Dia tetap satu keadaan. Walaupun dalam jumlah yang pelbagai, keadaannya sama sahaja baris akhirnya. Inilah yang kita sebut minggu lepas.
Jadi tengok yang kita sebut minggu lepas tu perbahasan berkenaan dengan isim yang mabni. Di perbahasan isim mabni, musannif kata dhabit dia bilang di sini ada wa alfadhu min al asma' yusamma ba'daha, dan yang mabninya sebahagian lafaz daripada isim, daripada kata nama yang dinamakan sebahagiannya dengan nama dhamir, kata ganti diri, ataupun wa ba'daha, dan sebahagiannya dinamakan dengan isim mausul, isim penyambung seperti allazi, dan sebahagian dinamakan dengan isim isyarah, isim menunjukkan isyarat kepada suatu perkara seperti haza, dan sebahagiannya dinamakan dengan isim syarat. Jadi mabni. Boleh. Ni mabni. Ada lagi isim-isim mabni, cuma musannif sebut sebahagian saja. Dhamir, isim mausul, isim syarat dan isim syarat. Antaranya isim Allahumma salli Muhammad, isim istifham, tidak disebut oleh musannif di sini. Cuma jadi tujuan musannif sebut sebahagiannya kerana ini untuk peringkat permulaan. Jadi cukuplah kita tahu di sini bahawasanya ada sebahagian kecil daripada isim itu mabni, tetap satu keadaan. Walaupun pada kebanyakan waktu isim itu mu'rabah, berubah-ubah. Tapi ada sebahagian kecil isim itu mabni. Contohnya dhamir, contohnya isim mausul, isim isyarat dan asma'ul syart. Cuma di sini kita bagi tambih di sini. Musannif sebut contoh bagi isim syarat yang mabni. Musannif sebut wa amma asma'ul syart faminha, adapun isim syarat maka daripada isim syarat itu man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ay. Jadi betul isim syarat tu mabni, tapi ada satu isim syarat itu bukan mabni. Apa? Ayyun. Jadi musannif datangkan ayyun di sini. Walhal ayyun ini mu'rab. Isim syarat ya isim syarat. Tetapi mu'rab, bukannya mabni. Jadi kaedahnya kesemua isim syarat itu mabni kecuali ai. Ai ini dia mu'rab, dia berubah mengikut keadaan kedudukan dia dalam satu-satu jumlah. Boleh? Contoh, ana bagi contoh. Bismillah. Allahumma salli Muhammad. Kita tulis sini. Ayun. Contoh dia majrur. Bila mana masuk huruf jar. Contoh apa? Kita kata fi ayyi fi ayyi fi ayyi Allahumma salli Muhammad fi ayyi fi ayyi majlis ataupun fi ayyi maq'adin tajlisu ajlis. Pada mana-mana tempat kamu duduk, aku duduk. Pada mana-mana tempat kamu duduk, aku duduk. Jadi ayyin, fi ayyin. Nampak? Dia majrur. Sebab apa sebelumnya ada huruf jar. Keadaan jar. Jadi ada kadang-kadang dia majrur dengan kadang-kadang dia nasab. Contohnya kita kata jadi ayya sa'atin ta'ti ukrimka. Ini dia dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan nasab. Pada mana-mana waktu kamu datang, aku akan muliakan kamu. Jadi ayya, kenapa ni dia panggil zaraf? Dia naik zaraf. Sebab selepas dia itu zaraf, maka zaman. Jadi seolah dia menggantikan zaraf pada tempat tersebut. Kerana zaraf zaman hukumnya mansub. Jadi ayyun bila diidhafatkan, disandarkan kepada zaraf, maka dia ambil hukum zaraf tersebut, jadi dia nasab seperti mana sepatutnya zaraf tu nasab. Jadi ayya sa'atin ta'ti ukrimka, mana-mana waktu kamu datang aku akan muliakan kamu. Nasab. Kadang-kadang rafa'. Ayyu. Ayyu Allah SWT.
ayu apa? Allah SWT. Ayu fi'lin. Contoh, fa'alta. Ya. Okey. Ayu fi'il fa'alta fa'alt. Apa-apa perbuatan yang kamu lakukan. Fa'alt. Apa-apa perbuatan yang kamu lakukan. Ayu fi'il fa'alta fa'altu. Apa-apa perbuatan yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Boleh. Ataupun ayu fi'lin fa'alta af'al. Apa-apa perbuatan yang kamu lakukan, aku akan lakukan. Jadi khulasahnya ialah ayat ini bukannya mabni, tapi dia isim syarat, tetapi dia isim syarat yang mu'rab. Dia berubah-ubah mengikut keadaan jumlah. Kedudukannya dalam jumlah tersebut, maka dia berubah-ubah ikut keadaan jumlah tersebut. Jadi ayun ini. Jadi musannif datangkan ini sebagai contoh isim syarat saja, bukan membawa makna ayun ini mabni. Jadi itu isim syarat. Jadi isim syarat kesemuanya mabni kecuali ayun. Ayun bergantung kepada kedudukannya dalam jumlah tersebut. Kadang-kadang rafa' menjadi mubtada', kadang-kadang dia mansub maf'ul bih contohnya, ataupun jadi zaraf. Kadang-kadang dia jar bila mana masuk jar sebelum huruf jar sebelumnya. Jadi dia mengikut keadaannya. Tapi ini secara umum lah, secara tafsilannya ada bab ayun ini. Nak i'rab dia yang pelbagai. Contohnya kalau ayun selepasnya fi'il yang mutaaddi, maka dia jadi mansub, jadi maf'ul bih. Kalau selepasnya itu fi'il lazim, maka dia jadi mubtada' marfa'. Itu perbahasan ayun lah. Tapi apa yang kita nak perlu tahu di sini ialah isim syarat, ya termasuk daripada isim yang mabni. Cuma ayun bukan isim mabni. Dia mu'rab. Okay. Kemudian kita masuk bab hari ini, anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab. Cuma tadi mungkin kalau tadi tengok contoh tadi, mungkin kita boleh guna contoh ini lebih tepat. Untuk ayun, untuk marfa'. Ayu. Allah SWT. Ayu. Kalau kita datang dengan fi'il lazim. Ataupun kita katakan kana an-naqisah. Ayu. Ayu manzilatin contohnya. Ataupun ayu sifatin. Kunta. Contohlah. Ayu sifatin. Kunta. Ni ayat ni contoh. Fi'il yang naqis. Ayu sifatin. Takunu contohnya. Ayu sifatin. Contoh tahsun lah. Ayu fi'lin tahsun. Kita datangkan ayu fi'lin tahsun. Sun. Ahtarimka. Ahtarimuka. Ihtarama. Yahtarimu. Ahtarimka. Jadi apa-apa perbuatan yang kamu tahsunnya kamu bersifat baik dengannya, aku tetap akan muliakan kamu. Jadi di sini tengok dia jadi mubtada'. Sebab apa? Sebab fi'il ini fi'il yang kita kata lazim lah. Hasuna yahsunu, tahsunu kan. Tahsun. Jadi fi'il lazim, maka ayun ini dia mubtada'. Boleh. Jadi mubtada'. Tapi kalau di sini fi'il muta'addi contohnya. Contohnya ayu ayya. Ayya insanin. Yang tidak ada tukrim
Ayya insanin tukrim ahtarimka. Ayya insanin tukrim ahtarimka. Maka akan muliakan kamu. Mana-mana orang yang kamu muliakan, aku akan muliakan kamu. Sebab sini tukrim ini dikata fi'il yang muta'addi. Betul tak? Fi'il muta'addi, maka dia berhajat kepada maf'ul dan tidak disebut maf'ulnya. Jadi ayat ini di awal ini menjadi maf'ul bih muqaddam. Boleh. Kalau fi'il yang berbentuk lazim, maka dia tidak ada maf'ul. Bila tidak ada maf'ul, maka ayat ini kita i'rab mubtada. Nak bezanya. Seperti tadi pun boleh ihtimal kita kata fa'ala itu fi'il muta'addi. Jadi ayya fi'lin fa'alta, ayya fi'lin fa'alta fa'altu, ay fa'altuhu. Jadi apa-apa perbuatan yang kamu lakukan apa-apa perbuatan, maka aku akan lakukannya. Boleh. Jadi ayat ini khulasahnya dia ni mu'rab. Dia bukan yang mabni walaupun isim syarat. Jadi dia boleh jadi jar, majrur. Bila sebelumnya huruf jar. Macam kita bagi contoh ni fi ayyi maq'adin taq'ud, fi ayyi maq'adin tajlis ajlis. Jadi okey, jar kita ulang balik. Fi ayyi makanin tajlis ajlis, contohnya. Pada mana-mana tempat yang kamu duduk, aku duduk. Boleh tak? Ni jar. Sebab apa? Ada huruf jar sebelumnya. Ataupun nasab. Nasab ni sebab tempat. Contoh antara contoh yang kita bagi tadi, nasab bila mana Allah SWT dia idhafah kepada zaraf. Zaraf zaman contohnya. Ayya sa'atin. Ayya sa'atin ta'ti ukrimka contohnya. Pada mana-mana waktu kamu datang, maka akan muliakan kamu. Jadi dia ni nasab. Boleh. Kadang-kadang dia rafa'. Apabila, ingat, kaedahnya bila mana selepasnya fi'il itu, fi'il syarat itu, fi'il lazim. Contohnya, ni. Ayu fi'lin tahsun ahtarimka. Mana-mana perbuatan yang kamu bersifat baik dengannya, maka akan muliakan kamu. Ni. Jadi, ni ketika mana fi'il ini fi'il berbentuk fi'il lazim. Kalau fi'il yang Allahumma salli Muhammad, fi'il selepasnya fi'il muta'addi, maka ayat ini nasab juga. Boleh, ayat ini nasab juga. Sebab apa? Sebab fi'il muta'addi ini berhajat kepada maf'ul. Jadi kalau tidak disebut maf'ul selepasnya, maka ayat inilah mansub, menjadi maf'ul bih muqaddam. Boleh. Tapi kalau disebut maf'ul bih, maka dia tetap jadi ayu. Contoh, ayu insanin, ayu insanin tukrimhu, ukrimhu. Ayu insanin. Jadi mubtada lah. Mana-mana manusia yang kamu muliakan dia, ni jadi maf'ul bih. Maka aku akan muliakannya. Boleh. Jadi khulasahnya ayat ini mu'rab. Boleh. Ayat ini mu'rab. Kalau sebelum dia jar, huruf jar, maka dia majrur. Kalau dia itu contohnya diidhafah kepada zaraf, contohnya zaraf zaman, maka dia mansub sebab dia menggantikan zaraf, maka menasab seperti zaraf. Kalaulah sekiranya fi'il, selepasnya itu fi'il contohnya fi'il muta'addi yang tidak ada maf'ul, maka ialah menjadi maf'ul tersebut mansub. Kalaulah fi'il muta'addi tetapi sudah disebut maf'ulnya, maka dia ni i'rab mubtada' marfa'. Begitu juga kalau selepasnya jadi fi'il yang lazim, maka dia juga marfa'. Boleh. Jadi kita nak tahu di sini ialah ayun ini berubah. Boleh. Musannif sebut ayun ni, jadi kena tambahlah. Musannif sebut ayun pada contoh asma' syart sekadar menyebut contoh bagi isim syarat saja. Walaupun bab yang musannif sebut tadi, bab berkaitan dengan isim yang mabni. Walaupun bab isim yang mabni. Jadi semua isim syarat itu mabni kecuali ayun. Jadi hari ini kita nak masuk anwa'ul i'rab. Apa tu jenis-jenis i'rab? Walladhi yataghayyaru akhiruhu in kana fi'lan
fataghayyuruhu yakunu bidhammah wal fathah was sukun. Maka yang berubah, perkara yang berubah akhirnya, in kana fi'lan, jika sekiranya fi'il, kata kerja, fataghayyuruhu yakunu bidhammati wal fathati was sukun, maka perubahannya itu terjadi dengan dhammah, baris hadapan, wal fathah, baris atas, was sukun, dan baris mati. Wa in kana isman, dan jika sekiranya yang berubah itu akhirnya itu isim, fataghayyuruhu yakunu bidhammati wal fathati wal kasrah. Maka perubahannya terjadi dengan baris hadapan, baris atas, baris kasrah, baris bawah. Wat taghayyuru bidhammati yusamma raf'an, dan perubahan dengan dhammah, dengan baris hadapan itu dinamakan dengan rafa'. Wa bil fathati, dan perubahan dengan baris atas itu dinamakan nasab. Wa bil kasrati yusamma jarran, dan perubahan dengan kasrah itu dinamakan jar. Wa bis sukuni yusamma jazman, dan perubahan dengan sukun itu dinamakan jazam. Wa yuqalu lidhammati wal fathati wal kasrati sukun alamatul i'rab al asliyah, dan dikatakan, dipanggil bagi dhammah, fathah, kasrah dan sukun itu sebagai alamat i'rab yang asliyah. Nah, jadi sini musannif nak masuk berkaitan dengan i'rab. Jadi kita telah kenal bahawasanya apa itu bina. Bina itu yang tidak berubah akhirnya, tetap satu keadaan. Fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, huruf ke semua mabni. Okey. Kemudian isim sebahagiannya mabni. Kemudian nak masuk apa itu i'rab? I'rab ni berubah. Yang berubah akhir itu i'rab. I'rab ni maksudnya perubahan yang berlaku pada akhir. Disebabkan amin sebelumnya. Jadi yang berupa akhir dia kita sebut tadi sama ada fi'il mudhari', i'rab mu'rab itu sama ada fi'il mudhari' ataupun isim yang mu'rab. Bukan isim mabni. Jadi kalau fi'il, kadang-kadang perubahan itu berlaku dengan dhammah, kadang-kadang perubahan itu berlaku dengan fathah, kadang-kadang dengan sukun. Jika sekiranya isim, kadang-kadang perubahannya dengan dhammah, kadang-kadang dengan fathah, kadang-kadang dengan kasrah. Contoh, contoh kita kata dalam jumlah Zaidun yadribu amran. Jadi ini fi'il mudhari'. Di dalam jumlah dia ni dengan dhammah. Kadang-kadang perubahan berlaku pada fi'il dengan fathah. Zaidun lan yadriba amran. Dengan fathah. Kadang-kadang dengan sukun. Zaidun lam yadrib amran. Nampak? Dengan sukun. Jadi itu pada fi'il. Kadang-kadang kita nampak perubahan yang berlaku pada fi'il, kadang-kadang dengan dhammah, kadang-kadang dengan fathah, kadang-kadang dengan sukun. Isim pula perubahan yang berlaku padanya kadang-kadang dengan dhammah. Contoh apa tak? Yang kita bagi contoh. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammad ni isim. Okay, dia mu'rab atau mabni? Dia mu'rab. Dia bukan isim mabni. Maka dia mu'rab. Jadi kadang-kadang perubahan dengan dhammah, kadang-kadang dengan fathah. Contoh asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dengan apa ni Muhammad? Hafal yang sama tapi berubah dengan fathah. Kadang-kadang dengan kasrah. Contoh apa? Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nampak? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi ini perubahan yang berlaku pada fi'il dan pada isim. Fi'il berdepan, baris atas, sukun. Isim kadang-kadang perubahan berlaku pada dia, baris depan, baris atas dan juga baris bawah. Wat taghayyuru bidhammati yusamma raf'an. Dan perubahan dengan dhammah itu dinamakan rafa'. Perubahan yang kita kata dengan dhammah dinamakan rafa'. Rafa'. Dinamakan perubahan itu dengan perubahan rafa'. Wal fathah, dan perubahan yang berlaku dengan fathah yusamma nasban. Perubahan dengan fathah ini dinamakan nasab. Nasab ni. Kemudian wabil kasrati yusamma jarran, dan perubahan yang berlaku dengan jar, dengan kasrah itu, dengan baris bawah itu dinamakan jar. Wabis sukuni yusamma jazman, dan perubahan yang berlaku dengan
sukun itu dinamakan jazam. Boleh. Dan dikatakan bagi dhammah, bagi fathah, dan bagi kasrah, dan bagi sukun itu dinamakan alamat i'rab al-asliyah, alamat i'rab yang asal. Boleh. Jadi kita bagi contoh. Okey, boleh jelas jadi i'rab itu perubahan dan fi'il isim. Fi'il mudhari' dan isim yang mu'rab. Okey, perubahan kadang-kadang fi'il itu perubahan dengan dhammah, baris hadapan. Yadribu. Kadang-kadang dengan baris atas. Lam yadriba. Kadang-kadang dengan sukun lam yadrib. Pada isim pula kadang-kadang dengan dhammah. Zaidun, qaimun, zaidun. Kadang-kadang dengan fathah, ra'aitu zaidan. Kadang-kadang dengan kasrah, marartu bi zaidin. Nampak itu perubahan. Nampak tak? Jadi baris itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita kata baris itu ialah alamat bagi perubahan. Jadi kalimah itu menerima perubahan tersebut. Betul tak? Jadi baris itu alamat baginya. Bagi yang contoh. Allahumma salli Muhammad. Okey. Okey, jadi perubahan tu sama ada, okey, kita bagi dhammah ataupun fathah ataupun kasrah ataupun Allahumma salli Muhammad sukun. Okey, contoh Zaidun qaimun ataupun Zaidun yajlisu. Yajlisu. Kalau fathah contohnya ra'aitu Zaidan. Untuk isim Untuk fi'il Zaidun lan yaquma. Okey, untuk kasrah marartu bi Zaidin. Untuk sukun Zaidun lam yakum. Boleh. Jadi ini perubahan kita nampak ni. Yang berubah akhirnya itu, yang berubah akhirnya kalimah mu'rabah lah. Sama ada fi'il mudhari' ataupun isim dengan dhammah ataupun dengan fathah ataupun dengan kasrah ataupun dengan sukun. Jadi yang dhammah ini, perubahan dengan dhammah ini dinamakan apa? Dinamakan sebagai rafa'. Perubahan dengan fathah ini dinamakan nasab. Perubahan dengan kasrah dinamakan jar ataupun setengah. Mengatakan dengan khafdun. Khafa'. Dan perubahan dengan sukun ini dinamakan sebagai jazmun. Ini nama dipanggil apa ni? Semua ini dipanggil apa nama ni? Nama lain dia Al-Qabu Al-I'rab. Ataupun nama Anwa'ul I'rab. Boleh jenis-jenis i'rab. Sama ada rafa', nasab, jar, jazam. Dan semua ni baris depan ke baris atas ke baris bawah ke baris mati ke nama apa ni? Namanya dia dinamakan sebagai alamatul i'rab al-asliyah. Boleh. Alamat i'rab asliyah. Jadi dhammah, fathah, kasrah ni alamat bagi i'rab. Tanda bagi i'rab. I'rab tu apa? I'rab tu nafa', nasab, jar, jar, jazam. Tu i'rab. Perubahan tu sama ada rafa', nasab, jar ataupun jazam. Alamat bagi perubahan tu rafa', alamat dia menggunakan baris hadapan. Nasab alamat dia menggunakan fathah. Jar alamat dia menggunakan kasrah. Jazam alamat dia menggunakan sukun, baris mati. Boleh.
Jadi i'rab ni bukan baris ni i'rab. Tapi baris ni alamat. Seolah-olah, anda ingat Gua nak sebut dia kata seolah i'rab ni, kita kata kita demam. Apa alamat kita demam? Apa perubahan yang berlaku pada kita? Kita demam. Apa alamat kepada demam tersebut? Kita rasa panas. Jadi panas tu alamat bagi apa? Demam. Jadi perubahan berlaku pada isim mu'rab ataupun fi'il mu'rab. Perubahan berlaku. Perubahan tu, baris tu alamat bagi perubahan tu. Apa perubahan berlaku pada kalimah ini? Rafa'. Kenapa? Dhammah ada baris depan. Apa perubahan yang berlaku pada kalimah ini? Dan yadriba, nasab. Kenapa? Alamat dia fathah. Begitulah seterusnya. Boleh? Jadi kita baca kitab ni. Allahumma salli Muhammad. Ittadha lana anna al-kalimat allati tataghayyaru awakhiruha bi taghayyuri taraki hiya min naw'i fi'li wal ism. Jelas bagi kita bahawasanya kalimah-kalimah yang berubah akhirnya itu disebabkan berubahnya frasa-frasa ialah min naw'i, ialah daripada dua jenis, itu fi'il dan isim. Ini kita tahu dah. Kalimah yang berubah akhirnya disebabkan berubah kedudukannya dalam frasa ialah daripada dua jenis sahaja. Fi'il, iaitu fi'il mudhari' dan isim. Isim yang mu'rab. Wala takunu min awil harfi, dan kalimah tersebut tidak jadi daripada jenis huruf. Jadi huruf dia tidak berubah akhirnya disebabkan berubah frasa. Dia tetap satu keadaan. Wa baqiya alaina an na'rifa ahwal allati yakunu biha at-taghayyur. Dan yang masih berbaki kepada kita ialah untuk kita mengetahui ahwala, keadaan-keadaan allati yakunu biha at-taghayyur, yang berlaku perubahan dengan keadaan-keadaan tersebut. Fa'lam annaha arba'un. Ketahuilah bahawasanya ahwal tersebut 4. Sama ada dhammah baris hadapan, fathah baris atas, kasrah baris bawah, sukun baris mati. Wa yusamma at-taghayyur bil dhammati raf'an, dan dinamakan perubahan dengan dhammah itu sebagai rafa'. Wa bil fathati nasban, dan dinamakan perubahan dengan fathah itu sebagai nasab. Wa bil kasrati jarran, dan dinamakan perubahan dengan kasrah itu menjar. Wa bis sukuni jazman, dan dinamakan perubahan dengan sukun itu jazam. Fayuqala, dikatakan inna anwa'al i'rab, maka kita katakan bila kita tahu perkara tersebut, ketahuilah bahawasanya anwa'ul i'rab itu rafa', nasab, jar, jazam. Itulah aqsamul i'rab atau anwa'ul i'rab ataupun alqabul i'rab. Perubahan yang berlaku itu sama ada rafa', nasab, jar ataupun jazam. Boleh. Wa yuqalu lidhammati wal fathati wal kasrati was sukuni alamatul i'rab al asliyah, dan dikatakan kepada baris hadapan, fathah dan kasrah dan sukun itu sebagai alamat i'rab yang asliyah. Boleh. Wa yanbaghi lana an na'rifa anna al-jarra la yadkhulu af'ala kama anna al-jazma la yadkhulu asma', dan perlu untuk kita ketahui anna al-jarra, bahwa jar itu la yadkhulu af'ala, tidak masuk kepada fi'il-fi'il, seperti mana jazam tidak masuk kepada isim-isim. Benda ni kita perlu tahu bahawasanya jar khusus bagi isim, fi'il tak masuk jar. Jazam khusus bagi fi'il, tidak masuk kepada isim. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung minggu hadapan pula i'rabul musanna wal jam'i as-salim. Jadi jelas perubahan itu. Contoh anda bagi akhirnya kita bagi khulasah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Amantu bi Muhammadin. Berlaku perubahan pada apa? Muhammad, lafaz Muhammad. Asyhadu anna Muhammada. Apa perubahan berlaku pada dia? Nasab. Apa alamat bagi perubahan nasab tersebut? Fathah. Muhammadan. Alamat bagi perubahan yang berlaku di situ apa? Nasab. Maka kalimah ni panggil apa? Mansub. Jadi Muhammad itu lafaz yang mansub, dinasabkan. Sebab apa? Berlaku perubahan nasab pada dia. Apakah alamat yang menunjukkan dia berlaku nasab? Itu fathah. Sama juga Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun ini berlaku perubahan pada dia. Apa perubahan berlaku pada dia? Rafa'. Bila dia berlaku perubahan rafa', maka dia itu marfa'. Jadi lafaz Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu marfa'. Kita nak tahu bagaimana kita nak tahu bahawasanya berlaku perubahan rafa' kepada dia? Alamat dhammah Muhammadun.
Amantu bi Muhammadin pun sama. Bi Muhammadin, apa perubahan berlaku pada dia Muhammadin? Perubahan berlaku pada dia itu majrur. Dia itu jar. Dia itu jar. Keadaan dia jar, maka dia itu majrur, dijarkan. Sebab berlaku jar kat atas diri dia, Muhammadin. Apa alamat bahawa dia itu dijarkan? Alamat dia baris bawah tu, Muhammadin. Boleh. Sama juga bila disukunkan pada fi'il. Contohnya, Zaidun lam yadrib. Zaid tidak pernah pukul Amran. Zaidun lam yadrib Amran. Jadi apa perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' ini? Jazam. Maka kalimah yadrib itu majzum. Dijazamkan sebab jazam berlaku pada dia. Apa bukti bahawasanya dia tu jazam? Buktinya baris dia tu baris mati. Yadrib. Jadi baris sukun tu alamat kepada perubahan jazam yang berlaku pada kalimah yadrib itu. Zaidun lam yadrib Amran. Jadi wallahu taala alam. Jadi kita sambung kelas seterusnya ni untuk minggu hadapan insya-Allah pada bab i'rab musanna dan jamak. Wallahu subhanahu wa taala alam.